Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid semua? Baiklah, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan kita bertemu kembali di dalam sesi PDPR kita bagi mata pelajaran sains bersama cikgu Salbiah. Baiklah, cuba kamu perhatikan video yang cikgu sediakan. Apa yang dapat kamu lihat? Ya, sebiji bola sedang bergerak. Tetapi lama-kelamaan bola tersebut berhenti. Tahukah kamu kenapa bola itu berhenti dengan sendirinya? Kamu mesti pernah mengalami kejadian seperti ini. Baiklah, cuba lihat pula gambar yang kedua. Ini adalah satu permainan yang dipanggil permainan carom. Permainan ini dijalankan dengan cara kita menjentik biji carom tersebut dan ia akan melanggar biji-biji yang lain. Dan kita dapati biji carom tersebut berhenti dengan sendirinya. Inilah tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, jadi objektif kita pada hari ini adalah yang pertama, kita ingin menyatakan apakah maksud daya geseran dengan betul. Yang kedua, menyatakan apakah dua faktor yang mempengaruhi geseran dengan betul. Jadi, ingat, tujuan kita belajar pada hari ini untuk mengetahui maksud daya geseran dan juga dua faktor yang mempengaruhi daya geseran. Baiklah, cikgu teruskan ya. Cikgu harap semua bersedia dengan buku teks. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan daya geseran? Pernahkah kamu dengar perkataan geseran? Geseran. Cuba kamu letakkan tapak tangan kamu sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kamu sentuhkan kedua-dua tapak tangan ini. Cuba buat ya. Kemudian, adakah kamu dapat merasakan sentuhan kedua-dua tapak tangan ini? Ya, ada kan? Kemudian, cuba kamu naik dan turunkan tangan ataupun tapak tangan di sebelah kanan dan pastikan kedua-dua tapak tangan ini masih dalam keadaan bersentuhan. Kita buat sama-sama. Naikkan, turunkan. Naikkan, turunkan. Kemudian cuba kamu buat laju-laju. Laju-laju. Okey. Dah, berhenti. Yang kedua, cuba jarakkan tapak tangan kanan dan tapak tangan kiri. Jarakkan, jangan bagi mereka bersentuhan. Dan cuba naikkan dan turunkan tapak tangan seperti tadi. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okey, baiklah. Apakah perbezaan yang dapat kamu rasa atau dapat kamu perhatikan? Ya betul, semasa kedua-dua tapak tangan itu bersentuhan, kita dapat merasakan ada satu pergeseran di antara dua tapak tangan ini. Jadi semasa mereka bersentuhan, berlakulah sesuatu di situ. Dan semasa kita jarakkan kedua tapak tangan ini, tidak berlaku sebagaimana kedua-dua tapak tangan ini bersentuhan. Jadi apakah kaitan kedua aktiviti ini? Kita lihat. Maksud daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Baiklah tadi, semasa kedua tapak tangan kita bersentuhan dan kita gerakkan dia ke atas dan ke bawah, maka terhasillah satu daya baru. Semasa tangan kanan kita naikkan ke atas, kita gunakan daya tolakan. Semasa tangan kanan kita tarik ke bawah, kita gunakan daya tarikan. Ada dua jenis daya. Daya tersebut kita yang buat. Tolakan dan tarikan. Tetapi oleh kerana kedua permukaan tapak tangan kita ini bersentuhan, maka ada satu daya baru yang terhasil. Daya itu dikenali sebagai daya geseran. Jadi, dapatkah kamu faham sekarang apa maksud daya geseran?
Okey, kita baca sama-sama. Daya geseran ialah daya yang terhasil. Perkataan di situ adalah terhasil. Dia akan terhasil secara automatik apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, kita lihat contoh. Cuba lihat, ataupun cuba kita kenal pasti apakah dua permukaan yang bersentuhan yang menyebabkan daya geseran berlaku pada setiap situasi di bawah. Yang pertama, semasa memain permainan bowling. Cuba perhatikan bola bowling yang sedang bergolek itu. Apakah dua permukaan yang bersentuhan? Cuba kamu fikir. Betul. Yang pertama, permukaan bola. Dan yang kedua adalah permukaan landasan. Jadi, di situ akan terhasil satu daya baru yang dikenali sebagai daya geseran. Bagi situasi yang kedua, troli yang ditolak di atas permukaan lantai. Jadi, apakah dua permukaan yang terlibat? Ya, bagus. Yang pertama adalah permukaan lantai dan yang kedua adalah permukaan tayar troli. Jadi, di situ juga terhasilnya daya geseran. Yang ketiga, permukaan yang terlibat adalah betul, permukaan tapak tangan, genggaman tapak tangan dan juga permukaan cincin yang bulatan tersebut. Di situlah terhasilnya daya geseran. Dan yang terakhir, semasa kita menulis, geseran terjadi di antara hujung mata pen dan juga permukaan kertas. Okey, dah dapat faham apakah yang dimaksudkan dengan daya geseran? Okey, sekiranya keempat-empat situasi di atas, objek tersebut tidak bersentuhan. Adakah terhasilnya daya geseran? Ya, betul. Maka tidak akan berlaku daya geseran. Kerana syarat untuk terhasilnya daya geseran adalah kedua-dua permukaan tersebut mesti bersentuhan. Okey, baiklah, cikgu teruskan. Okey, kita nak lihat apakah arah pergerakan daya geseran. Bagaimanakah dia bergerak? Okey, cuba lihat gambar yang cikgu sediakan. Di bahagian atas ini adalah merupakan arah pergerakan bola. Dan kita dapati permukaan bola ini bersentuhan dengan permukaan lantai. Maka di kawasan inilah terhasilnya daya geseran. Okey, sekarang pergerakan bola ke arah kanan. Maka daya geseran yang terhasil dia ke arah kiri. Bererti daya geseran pergerakannya adalah menentang arah pergerakan objek. Menentang sama erti dengan berlawanan. Kita lihat sekali lagi gambar di atas ini. Ini adalah pergerakan buah carom. Jadi dari sini buah carom bergerak ke arah kanan. Ini adalah arah pergerakan. Maka di permukaan lantai ini dan permukaan buah carom ini terhasilnya daya geseran. Dan arahnya adalah menentang. Ke kanan, geseran ke kiri. Jadi sekarang kamu dah tahu kan? Arah pergerakan bagi daya geseran iaitu menentang arah pergerakan objek. Baiklah, seterusnya. Kita nak lihat apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran. Faktor yang pertama adalah berat objek. Boleh terus ingat? Berat objek. Sebagai contoh, sekiranya kita menolak objek yang berat, di kawasan ini adalah kawasan yang terhasilnya daya geseran. Dan oleh kerana objek ini berat, maka kawasan ini menghasilkan daya geseran yang sangat banyak, menyebabkan orang ini sukar untuk menolak objek ini. Jadi, objek yang berat, daya geserannya banyak. Boleh ingat? Objek yang berat menghasilkan daya geseran yang banyak. Berbeza dengan objek yang ringan. Objek yang ringan, kita dapati ianya lebih mudah untuk digerakkan. Kerana objek yang ringan, daya geserannya
sedikit. Jelas? Okey, yang kedua. Tengok yang ini, video yang ini. Orang yang di bawah didapati lebih mudah untuk menolak kerana objeknya lebih ringan. Kenapa kita kata objeknya lebih ringan? Kerana saiznya lebih kecil. Itu sekiranya jenis bahan tersebut sama. Sekiranya jenis bahannya berbeza, saiz juga mempengaruhi. Okey, baiklah. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu jenis permukaan. Okey, cuba lihat penguin. Penguin ini dapat mengelunsur di atas ais dengan laju dan lancar. Apakah sebabnya? Ya betul, kerana permukaannya licin. Jadi apabila permukaannya licin, maka daya geserannya kurang. Yang menentang itu kurang. Tadi kita belajar daya geseran menentang kan? Jadi yang melawan penguin ni kurang kerana permukaannya licin. Berbeza dengan permukaan yang kasar. Okay, ini permukaan kasar. Apabila permukaan kasar, maka yang menentangnya banyak. Dan kita dapati sukar untuk pergerakan di atas permukaan yang kasar. Okay, ada satu contoh eksperimen. Kita lihat sama-sama. Okay. Eksperimen ini menggunakan dua buah kereta. Dan kereta ini sama jenis. Okay. Dia gunakan dua permukaan. Permukaan meja dan juga permukaan tuala. Okay, yang manakah lebih kasar? Betul, tuala lebih kasar manakala permukaan meja lebih licin. Okay. Pemboleh ubah di dalam eksperimen ini. Yang dimalarkan ataupun yang sama adalah jenis kereta ataupun jenis alat yang kita gunakan untuk ujian. Manakala yang dimanipulasikan adalah jenis permukaan yang kita ubah. Manakala bergerak balas adalah apa yang kita nak cari, yang nak kita catat, jarak. Okay, perhatikan apa yang kamu perhatikan? Kita dapati kereta yang meluncur di atas permukaan meja, jarak yang dilaluinya lebih jauh berbanding dengan di atas permukaan tuala yang kasar. Okey. Baiklah, inilah hasil yang kita dapati. Jenis permukaan dan juga jarak yang dilalui oleh kereta. Untuk permukaan meja, jaraknya lebih jauh, manakala tuala lebih dekat. Okey, pemboleh ubah, sebagaimana cikgu beritahu tadi, dimalarkan, itu contoh-contohnya. Dimanipulasi, jenis permukaan, dan juga bergerak balas, jarak yang dilalui oleh kereta. Okay, kesimpulan dia. Jenis permukaan kasar, jarak yang dilalui lebih dekat, manakala jenis permukaan licin, jarak yang dilalui lebih jauh. Okay, baiklah, apakah rumusan tajuk kita? Ini adalah rumusannya. Maksud daya geseran ialah daya yang menentang arah pergerakan objek dan berlaku apabila dua permukaan bersentuhan. Okay, itu adalah arah pergerakan. Okay. Faktor yang mempengaruhi geseran. Terdapat dua jenis faktor, iaitu jenis permukaan dan juga berat objek. Okay, jadi ini adalah dua rumusan penting. Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja tajuk bagi tajuk geseran. Kita akan jumpa lagi bagi tajuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.